Akhirnya KJ nyatakan matlamat mahu ganti Zahid jadi Perdana Menteri. Ismail setuju KJ layak jadi Perdana Menteri. Akhirnya Anwar isytihar harta lebih 11 juta ringgit. Kerjasama UMNO PKR, akhirnya Ismail buka mulut. Habis modal, Anwar buat cerita dongeng baru. Calon Parlimen Khairy Jamaluddin berkata kawasan parlimen itu pada masa depan akan diwakili Presiden UMNO dan Perdana Menteri jika dia menang dalam PRU kali ini. Namun Khairy menegaskan cita-citanya itu bukanlah selepas PRU 15, memandangkan Ismail Sabri Yaakob adalah calon Perdana Menteri bagi Barisan Nasional. Tanpa memberikan garis masa secara jelas, dia berkata harapannya adalah perkara itu tidak akan mengambil masa terlalu lama. Kalau saya menang di sini, kalau orang Sungai Buloh menangkan saya, Sungai Buloh bukan hadnya. Saya akan bawa orang Sungai Buloh. Suatu hari nanti, kita pimpin Malaysia. InsyaAllah, katanya kepada kira-kira 900 hadirin dalam satu program di Sarjana Utama. Orang Sungai Buloh sokong saya hari ini. Satu hari nanti saya nak pimpin UMNO. Satu hari nanti saya nak jadi Perdana Menteri anda. Tetapi bukan sekaranglah. Umur saya 46. Boleh tunggu. Sekarang kalau kita menang, kekanda saya Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Saya sedia, tetapi saya kena buktikan di Sungai Buloh dulu, katanya lagi. Dia berkata dia perlu menang di kerusi parlimen itu yang dimenangi Arsifa Rasa dari PKR dengan majoriti 26,634 undi pada PRU lalu, agar dia boleh dengan yakin memberitahu UMNO tentang cita-citanya untuk memimpin parti itu dan Malaysia. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu bertanding di Sungai Buloh setelah memberi laluan kepada pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Muhammad Hassan di Rembau, kerusi yang dipegangnya sejak 2008. Ia boleh dianggap sebagai kubu Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional kalah di semua daerah mengundi di situ pada PRU lalu. Untuk rekod, UMNO akan mengadakan pemilihan parti 6 bulan selepas PRU 15. Khairy tewas di tangan Ahmad Zaid Hamidi untuk jawatan Presiden pada pemilihan 2018. Ketika ceramah sebelum ini dia berkata, senang melihat jumlah hadirin yang ada memandangkan pada PRU lalu calon Barisan Nasional hanya meraih 800 undi di daerah mengundi di situ. Turut hadir adalah isteri bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, Jan Abdullah, pengerusi UMNO Selangor Noh Omar, penyandang kerusi Parlimen Kuala Kangsar Mastura Yazid dan ahli MT UMNO Mat Alwi Cik Ahmad. Sementara itu, Khairy berkata dia akan membentangkan manifestonya untuk Sungai Buloh pada minggu ini. Bukan sekadar manifesto, tapi setiap tahun saya akan buat laporan tahunan berkenaan belanjawan ahli Parlimen Sungai Buloh. Tuan-tuan akan dapat tengok saya belanja untuk siapa dan di mana. Kroni tak akan diutamakan. Rakyat Sungai Buloh sentiasa diutamakan, katanya lagi. Antara perancangan Khairy adalah untuk membina sebuah pusat autism di situ. Dia meminta pengundi di situ untuk memilihnya agar dapat menjadi semak dan imbang kepada Kerajaan Negeri Pakatan Harapan dan 2 adun Pakatan Harapan di bawah kawasan Parlimen Sungai Buloh. Saya tak boleh selesai semua masalah sebab sebahagiannya tugas pihak berkuasa tempatan kerajaan negeri, tetapi saya boleh jadi speaker besar untuk orang Sungai Buloh. Kalau sekadar dapat ahli parlimen yang diikuti 5,000 orang di media sosial, orang tak akan perhati. Kebetulan di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, saya ada lebih 5 juta pengikut, katanya lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang. Penyandang kerusi Parlimen Bera itu berkata, apa yang diperlukan oleh calon Parlimen Sungai Buloh itu ialah mendapatkan sokongan daripada parti dan Barisan Nasional serta menang pada pilihan raya umum pada satu masa nanti. Okey, memang KJ kata itu iaitu hasrat jadi Perdana Menteri dan memimpin UMNO bukan untuk sekarang tetapi untuk masa akan datang. Memang dia layak untuk menjadi Perdana Menteri akan datang kalau menang pilihan raya. Dapat sokongan daripada parti, tentu sahaja KJ salah seorang yang layak diangkat sebagai Perdana Menteri suatu masa nanti, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama warga Parlimen Air Hitam di Kompleks Balai Orang Ramai Taman Suria Air Hitam dekat Keluang. Turut hadir pada majlis itu ialah Presiden MCA dan juga penyandang kerusi Parlimen Air Hitam Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, pengerusi Barisan Nasional Johor Datuk Hasni Mohamad dan juga Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Ismail Sabri berkata demikian ketika mengulas mengenai kenyataan penyandang kerusi Parlimen Rembau itu yang menyuarakan hasrat untuk memimpin UMNO dan seterusnya menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti. Dalam satu ceramah umum di Taman Sarjana Utama Sungai Buloh, Khairy dipetik oleh media sebagai berkata sekiranya pengundi Sungai Buloh boleh mengundinya sekaligus
sekaligus memenangi kerusi parlimen itu, beliau bukan hanya akan membela nasib masyarakat di sana tetapi juga memimpin negara pada satu hari nanti. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim mengisytiharkan aset bersih sebanyak RM11,178,667.80. Pengisytiharan harta itu diisyaratkan PKR kepada calon pilihan raya umum ke-15 mereka dan disiarkan di laman khas calonkeadilan.org. Dokumen pengisytiharan Anwar antara lain menyenaraikan wang tunai dan simpanan termasuk pelaburan berjumlah RM828,667.83 yang kebanyakannya disimpan di akaun Bank Islam RM354,812.58. Selain itu, aset lain merupakan tanah beserta rumah di segambut dalam Kuala Lumpur dengan nilai pasaran RM9 juta yang dibeli dengan harga RM4 juta pada tahun 2005 secara tunai. Hasil jualan unit rumah di Bukit Damansara turut disenaraikan tanah di Port Dickson, Negeri Sembilan dengan nilai pasaran RM1 juta yang dibeli pada tahun ini secara tunai yang dinyatakan sebagai hasil jualan rumah di Bukit Damansara. Pada ruangan barang kemas dan kenderaan, tiada aset yang disenaraikan. Anwar merupakan antara yang terakhir daripada kalangan calon PKR membuat pengisytiharan itu selepas kebanyakan calon lain selesai berbuat demikian 2 hari lalu. Sementara itu, penasihat PKR Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga merupakan isteri Anwar Ibrahim mengisytiharkan harta bernilai RM1.4 juta manakala anaknya pula Nurul Izzah Anwar RM800,000. Anwar yang ditemui pemberita pada sesi dialog di Kuala Lumpur berkata dia mengambil masa menyelesaikan pengisytiharan hartanya kerana perlu menyelesaikan urusan lain terlebih dahulu. Saya tidak melengahkan proses pengisytiharan aset. Saya berada di luar kawasan. Saya berada di Johor dan hanya balik pada pukul 2 pagi. Saya perlu menandatangani dokumen itu di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Sebab itu saya tidak dapat menyelesaikannya lebih awal, katanya. Dia turut mencadangkan agar Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Kesihatan sementara Khadijah Jamaluddin mengisytiharkan harta mereka. UMNO setakat ini tidak membuat sebarang perbincangan untuk bekerjasama dengan PKR bagi membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15. Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob berkata sebarang keputusan besar untuk bekerjasama dengan mana-mana parti dalam pembentukan kerajaan akan diputuskan dalam parti. Parti perlu buat keputusan, tak boleh secara individu, nak PKR ke, Perikatan Nasional ke, nak Pakatan Harapan. Katanya ketika diminta mengulas kabar angin Barisan Nasional akan bekerjasama dengan PKR membentuk kerajaan. Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Ramah Mesra bersama penduduk Durian Tunggal. Ismail berkata Barisan Nasional bagaimanapun bersedia membentuk kerjasama dengan parti lain untuk membentuk kerajaan campuran jika tiada parti berjaya memerintah secara bersendirian. Kalau tak ada satu parti boleh dapat majoriti mudah, tentu sahaja perlu ada kerajaan campuran. Jika tidak, akan jadi parlimen tergantung. Jadi sebab itulah kita tidak tahu lagi ada atau tidak majoriti mudah. Tapi saya memang setuju kalau tidak ada parti mempunyai majoriti mudah secara sendiri untuk bentuk kerajaan, memang kena ada gabungan. Katanya tanpa menyatakan parti mana dimaksudkan. Ditanya sama ada UMNO akan menerima kembali bekas ahli termasuk Syahidan Kasim menyertai parti jika menang Parlimen Arau, Ismail enggan mengulas lanjut. Sebaliknya menegaskan fokus kemenangan Barisan Nasional adalah lebih utama. Tunggu lepas pilihan raya, terlalu awal nak buat spekulasi. Tunggu Barisan Nasional menang dulu baru boleh cerita, katanya. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dinasihatkan agar tidak membuat cerita dongeng tentang pencalonan Muhammad Rashid Hasnun sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Rashid berkata tidak wujud adegan menangis merayu untuk mendapatkan jawatan itu seperti yang dijaja oleh Anwar dalam ceramah Jelajah Harapan di Batu Pahat baru-baru ini. Hakikatnya untuk mendapatkan jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat perlu mendapat undi majoriti oleh ahli parlimen yang bersidang, bukan Anwar yang menetapkannya, katanya. Cadangan untuk saya menjawat jawatan itu dicadangkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, sebelum undian dilakukan, katanya. Tambahnya, apabila beliau menerima undian paling banyak daripada ahli parlimen, maka jawatan itu diserahkan kepadanya. Sudahlah nak menipu rakyat kerana orang sekarang bukan bodoh untuk dibawakan cerita dongeng. Kononnya beliau paling berkuasa untuk menentukan semua keputusan. Ketika itu, beliau sudah tiada sebarang jawatan selain menjadi ahli parlimen, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui di program Ramah Mesra dengan penduduk Parit Gantung yang mengadakan majlis kenduri sekampung di Surau Al-Falah. Rashid berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Anwar bahawa beliau menangis dan merayu untuk mendapatkan jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat. Sebelum ini, Berita Harian melaporkan Anwar turut menyatakan Rashid penyandang kerusi Parlimen Batu Pahat sebagai pengkhianat parti dan pengundinya. Dalam pada itu, Rashid berkata, rakyat sekarang ini hanya mahu tahu apa yang hendak dibawakan oleh seorang wakil rakyat sekiranya terpilih, bukan cerita karut-marut seperti itu. Hakikatnya Pakatan Harapan sudah tidak mempunyai isu untuk dibangkitkan atau janji yang boleh diberikan kepada rakyat.
Janji mereka dalam manifesto pilihan raya umum ke-14 hanya tinggal janji semata-mata, katanya.